Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yazid bin Sami'un. Nama pendaftaran 06 DKA 18F1083. Tajuk yang kami akan membentangkan di dalam slide ini adalah mini mixer konkrit. Pengenalan daripada projek ini ialah projek ini merupakan salah satu kaedah untuk meningkatkan kualiti terhadap sesuatu mesin. Yang kedua, projek ini adalah untuk inovasikan sesebuah mesin konkrit di dalam bengkel bata di dalam Politeknik Purison. Kelebihan projek ini ialah untuk untuk memastikan penggunaan mesin konkrit di dalam keadaan yang lebih ringan dan sistematik di dalam bengkel Politeknik Purison. Secara keseluruhannya, projek ini akan menginovasikan dan membantu pengguna agar mudah untuk dibawa ke mana saja dan ianya lebih sistematik. Antara masalah yang kami dapat sehingganya menimbulkan inovasi ini ialah mesin konkrit yang sedia ada adalah terlalu besar dan berat dan ianya sukar untuk dialihkan. Ianya akan menyusahkan pengguna seperti di dalam bengkel bata untuk dialihkan ke mana saja. Okey, yang kedua, mesin yang ada sekarang ni sukar untuk dibersihkan kerana mesin ini adalah mesin yang besar. Yang ketiga, mesin bancuhan konkrit yang sedia ada sekarang ni tidak boleh dibancuh secara kuantiti yang sedikit. Ianya mesti dibancuh dalam kuantiti yang agak besar, dalam skala yang besar. Objektif kajian ini ialah dapat mengenal pasti masalah mesin yang sedia ada di dalam bengkel bata di Politeknik Purison. Yang kedua, mereka bentuk satu model. Yang ketiga, menghasilkan prototipe. Skop kajian kami di dalam Politeknik Purison, atau lebih spesifiknya di dalam bengkel Politeknik Purison. Selanjutnya dibuat dalam kerja-kerja dalam skala yang kecil dan mengurangkan pencemaran bunyi. Kepentingan daripada hasil kajian kami ialah untuk menjimatkan tenaga kerja kerana mesin yang agak ringan. Yang kedua, untuk memastikan tidak berlakunya pembaziran jika menggunakan konkrit ini dalam skala yang kecil. Yang ketiga, memastikan bunyi mesin ini tidak terlalu kuat sehingga mengganggu PDP di dalam Politeknik Purison. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fikri, metrik number 06 DKA 18F1088. Saya akan menerangkan untuk kajian dahulu. Kajian terdahulu ialah kajian yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang tepat dan benar. Ia digunakan dalam bidang berkaitan kajian seperti jurnal, artikel, buku dan kajian surat khabar. Oleh itu, dalam bab kajian akademik ini, beberapa teori yang berkaitan akan diutarakan dalam bentuk jurnal. Antara kajian-kajian yang kita orang perolehi tentang mixer konkrit adalah kebanyakan mixer konkrit yang dikaji terdapat daripada luar negara dan dikaji daripada tahun 2017 dan ke atas. Anda boleh lihat di sebelah sini terdapat berapa 10 jurnal ataupun artikel yang kita orang perolehi tentang mixer konkrit. Kesimpulan daripada kajian terdahulu yang kita orang dapat simpulkan contohnya adalah pengaduan konkrit yang pada masa sekarang mempunyai kelebihan tersendiri, namun tidak menafikan bahawa mesin yang ada sekarang mempunyai beberapa kelemahan, terutama di Politeknik Purison, di mana pengguna dapat susah untuk mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, susah untuk dicuci selepas digunakan. Seterusnya, timbullah satu idea di mana kita orang akan mencipta sebuah mini mixer konkrit untuk memudahkan para pengguna untuk mengalihkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Assalamualaikum, saya Muhammad Adwan Muhammad Anwar, nombor metrik 06 DKA 18F1078. Di sini saya ingin menerangkan tentang kajian metodologi. Untuk cara ahli metodologi, yang pertama ialah mengenal pasti masalah, yang kedua ialah analisis data, yang ketiga ialah mereka bentuk model, yang keempat ialah menghasilkan prototipe, dan yang kelima ialah pelaksanaannya. Sekarang saya akan menerangkan tentang reka bentuk kajian. Kami menggunakan design thinking. First, untuk design thinking ialah explore. Kami akan berjumpa pelajar atau pesyarah yang di dalam Politeknik Purison untuk bertanya tentang masalah di dalam Politeknik Purison berkaitan dengan bengkel bata. Seterusnya tentang empathy.
Negatif, kami mengenai pasti masalah yang pernah kami lalui dan kami mengenai pasti masalah apa yang pelajar-pelajar lalui. Seterusnya kami kaji dan seterusnya kami akan define masalah itu untuk menjadikan satu masalah yang besar di bengkel bata. Seterusnya kami mendapat idea untuk menghasilkan mini mixer konkret yang bermasalah ialah mixer konkret di bengkel bata amat berat dan susah untuk dialihkan. Dan kami akan mereka bentuk prototipe dan menghasilkan prototipe itu. Seterusnya selepas kami menghasilkan prototipe, kami akan menguji mini mixer konkret itu akan menguji di bengkel bata Politeknik Malaysia. Seterusnya kami menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan SketchUp dan AutoCAD daripada pandangan sisi, hadapan dan pandangan 3D. Sekarang untuk kaedah pengujian data, kami mengumpulkan data melalui pengedaran link. Link tersebut dibuat melalui Google Form dan diedarkan kepada setiap responden melalui WhatsApp. Seterusnya kami mengumpulkan data dengan melaksanakan kaedah bertemu bual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Ifat Fitri bin Kamaruzaman. Nombor matrik saya 06 DKA 18F1075. Teknik persampilan yang kami gunakan untuk projek kami ialah menggunakan melalui persampilan tidak kebarangkalian. Teknik yang digunakan ialah persampilan secara kebetulan. Teknik ini diambil disebabkan ahli sampel mudah diakses dan teknik ini juga diambil kerana ianya cepat dan mudah. Kajian ini juga menggunakan kajian kuantitatif, iaitu soal selidik atau link melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya ialah hasil dapatan. Setelah mendapatkan pengumpulan data dan persampilan data, kami terus membuat analisis data. Kaedah analisis data yang kami lakukan ialah data yang dikumpulkan akan dijelaskan dengan lebih mudah melalui dengan menggunakan aplikasi Excel untuk mendapatkan carta yang sesuai seperti carta pie atau carta palang. Setelah membuat analisis, kami telah membuat perbandingan antara mixer konkret dengan mini mixer konkret. Perbandingan yang pertama ialah mixer konkret agak berat dan susah untuk dialihkan, manakala mini mixer konkret agak ringan dan mudah untuk dialihkan. Perbandingan yang kedua, mixer konkret kosnya agak tinggi, manakala mini mixer konkret kosnya agak murah. Perbandingan yang ketiga, mixer konkret digunakan untuk dalam skala yang besar. Jika hendak membuat dalam skala yang kecil, ia akan berlaku pembaziran. Bagi mini mixer konkret, ianya sesuai untuk dilakukan dalam skala yang kecil. Perbandingan yang terakhir ialah bunyi mesin mixer konkret agak terlalu kuat dan boleh mengganggu PDP di kawasan sekitar, manakala mini mixer konkret dapat mengurangkan bunyi mesin tersebut. Seterusnya ialah proses pembuatan mesin. Pada pertama sekali, kami membuat tapak untuk memegang mesin tersebut. Setelah membuat tapak mesin tersebut, kami akan mencantumkan mesin dengan tapak tersebut, termasuk juga dengan tong kita semula yang kami perolehi. Dan seterusnya akan seperti gambar di sebelah. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari projek ini ialah dapat menyelesaikan masalah individu yang perlu menggunakan mesin tetapi dalam bentuk skala yang kecil sahaja, dan ia juga membantu memindahkan mesin dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih mudah dan berkesan kerana ianya bersifat ringan. Seterusnya adalah progres grup kita orang. Kita orang menggunakan konsep 3R, di mana kita orang menggunakan roda, boli, tongcat yang terpakai dan elektrik mixer motor. Kita orang akan menghasilkan prototipe seperti ini, di mana projek kita orang sudah mencapai 75% dan 25% lagi dalam pelaksanaan untuk disiapkan.